غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang jemaat yang dimuliakan, bersyukur kita pada hari yang penuh berkah ini. Sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun sebagai tanda ketundukan dan ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepadanya. Marilah kita mengambil peluang ini untuk terus memperkukuh keimanan dan memperkemas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Segera masuk ke masjid, simpan telefon bimbit, beri tumpuan kepada khatib, hayatilah khutbah bertajuk istiqamah melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuatu ibadah itu mudah untuk dilakukan pastinya. Pastinya kita pernah menunaikan salat sunat duha, tahajud atau salat sunat yang lain. Begitu juga amalan bersedekah atau berwakaf. Insya-Allah kita pernah melakukannya. Namun apa yang paling mencabar dan amat sukar untuk dilakukan ialah istiqamah dan berterusan dalam melakukannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya agar beristiqamah dalam melaksanakan segala perintahnya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Hud ayat 112 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang bermaksud, oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian, dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang sedikit tetapi istiqamah dan berterusan. Perkara tersebut berdasarkan sebuah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud, wahai sekalian manusia, beramallah sekadar kemampuan kamu, bahwasanya Allah tidak akan berasa jemu sehingga kalian berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara berkekalan walaupun sedikit. Rawahul Bukhari. Kedua-dua dalil ini dengan jelas menekankan bahawa syarat utama diterima sesuatu amalan itu ialah pada istiqamahnya amalan yang dilakukan tersebut. Umpama air yang menitik ke atas batu, sekiranya ia hanyalah sekadar beberapa titisan, tidak akan memberi apa-apa kesan. Sebaliknya, jika titisan itu berterusan dalam tempoh masa yang lama, pasti mampu membentuk lubang pada batu tersebut. Namun, fitrah manusia mempunyai sifat malas dan sambil lewa. Alasan demi alasan diberikan apabila tidak mampu untuk istiqamah. Antaranya alasan kesibukan dan kekangan tugas, keuzuran, dan gagal mengawal godaan nafsu. Selain itu, pelbagai bentuk medium hiburan dan aplikasi media sosial juga kadang-kala boleh menjadi sebab yang melalaikan kita daripada mengerjakan ibadah dengan istiqamah. Bahkan,
Sebahagian orang gagal meneruskan kerajinan beribadah dalam bulan Ramadan pada bulan-bulan yang lain. Begitu juga gagal mengekalkan kesungguhan beribadah sebaik sahaja pulang ke tanah air daripada menunaikan haji dan juga umrah. Alangkah ruginya mereka. Sifat begini hendaklah dielakkan sama sekali. Muslimin dan dirahmati Allah sekalian, istiqamah boleh diperoleh melalui persekitaran yang dapat mendorong kita melaksanakan sesuatu amal ibadah secara berterusan. Ia termasuklah rakan dan ahli keluarga yang saling mengingatkan antara satu sama lain, serta persekitaran kediaman, tempat kerja atau masjid dan surau yang selesa untuk melaksanakan ibadah. Boleh jadi kita bermula dengan terpaksa, malu atau kerana terikut-ikut sahaja, tetapi akhirnya menjadi amalan dan kekal berterusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang bermaksud, diumpamakan rakan yang soleh dan rakan yang jahat ialah seperti berkawan dengan penjual minyak wangi dan tukang besi. Penjual minyak wangi tidak akan mensia-siakan anda sama ada anda membelinya atau hanya mendapat bau harumannya. Tukang besi pula boleh menyebabkan baju anda berlubang atau mendapat bau yang busuk. Rawahul Bukhari. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Kahfi ayat ke-28 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Selain itu, setiap Muslim haruslah memahami dan menghayati segala hikmah yang terkandung di sebalik sesuatu ibadah yang dilaksanakan. Amal ibadah bukanlah satu perbuatan yang sia-sia dan memenatkan. Sebaliknya mengandungi pelbagai manfaat dan kelebihan dari segi rohani dan jasmani. Ibadah solat misalnya dapat mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Amalan berpuasa dapat menjadi perisai daripada melakukan maksiat. Ibadah zakat pula boleh menyucikan harta dan jiwa. Dan ibadah haji dapat mendidik jiwa bagi menginsafi kedudukan diri yang kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah secara bersama seperti solat berjamaah dan berbuka puasa beramai-ramai juga dapat memberikan motivasi dan semangat antara satu sama lain berbanding melaksanakan secara bersendirian. Walau bagaimanapun, seorang hamba tidak mungkin dapat terus sempurna dalam beristiqamah, kerana manusia sudah pasti tidak lari dari kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan berkurangnya nilai istiqamah. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi hamba-Nya yang bertakwa untuk mengatasi keadaan ini dan memperbaiki kekurangan tersebut, iaitu dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul, lurus, yang membawa kepada mencapai keridaan-Nya. Serta pohonlah kepadanya mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah
kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, berikut dinyatakan beberapa saranan yang boleh diambil dalam memastikan kita terus istiqamah dalam melakukan apa jua amalan dan perkara kebaikan yang lain. Antaranya, pertama, ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala amat mencintai amalan yang dilakukan dengan istiqamah. Kedua, carilah suasana dan persekitaran yang mendorong kita untuk terus istiqamah, seperti amalan berjemaah. Dan ketiga, amalkanlah doa yang sering dibaca oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hadid ayat ke-16 yang bermaksud, belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras, dan banyak di antaranya orang-orang yang fasik, iaitu durhaka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.